Okey, hari ini kami daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan tentang isu-isu utama yang timbul daripada perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan seharian. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan ahli-ahli kumpulan saya sebab orang cakap tak kenal maka tak cinta kan? So, saya Siti Latifah Hana binti Farid. Selamat sejahtera, nama saya Yunis Armugam. Salam sejahtera, nama saya Ramya Sri Ana Wanakaraja. Selamat sejahtera, nama saya Lavanya Krishnamurti. Selamat sejahtera, nama saya Kartika Nampak Surya. Selamat sejahtera, saya Jacindan K. Subaraju. Hai, nama saya Kishore Viteswaran. Selamat sejahtera, nama saya Yuman Wijadewa Ganesh. Selamat sejahtera, nama saya Tirala Analaleki Mohan dan nama saya Tilesa. Tajuk ni penting tak korang sebab dalam era digital ni perkembangan teknologi banyak membawa cabaran kepada masyarakat. Dengan perbentangan ini kami akan menekankan tentang impaknya terhadap masyarakat dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis beberapa isu semasa dalam penggunaan ICT yang melibatkan aspek etika dan cabaran keselamatan. Salah satu isu pertama dalam penggunaan ICT adalah media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook adalah platform untuk berkomunikasi dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, media sosial juga menjadi platform untuk mengkongsikan berita palsu. Ini boleh menyebabkan masalah dalam kalangan masyarakat. Contohnya, seseorang dihina dalam komen gambar mereka sendiri. Media sosial juga digunakan untuk mengkongsikan kebencian atau gangguan bertentangan dengan etika komunikasi yang sepatutnya diamalkan oleh masyarakat. Pengguna media sosial perlu ada tanggungjawab yang tinggi. Mereka perlu sentiasa berhati-hati dan sedar terhadap maklumat yang diterima dan dikongsi. Seterusnya, kita akan memberi perhatian kepada ancaman jenayah cyber. Jenayah cyber mempunyai pelbagai aktiviti seperti penipuan dalam talian, pengodaman dan kecurian data peribadi. Serangan cyber seperti ransomware dan phishing kini semakin menjadi-jadi dan seringkali individu serta syarikat-syarikat besar telah menjadi maksud. Sebagai contoh, ransomware yang melibatkan hospital dan institusi perniagaan di Malaysia yang telah menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit. Ancaman ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memperkukuhkan sistem keselamatan digital dan mendidik masyarakat tentang kepentingan keselamatan dalam talian. Di Malaysia juga, pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang dinama MCMC telah mengambil langkah-langkah untuk memperketatkan kawalan terhadap jenayah cyber. Sebagai tambahan pula, kerajaan turut memperkenalkan pelbagai program pendidikan keselamatan cyber untuk mendidik masyarakat tentang ancaman dan langkah pencegahan yang diboleh oleh pengguna. Langkah-langkah ini termasuk dengan penggunaan kata laluan yang kuat, kemaskini perisian secara berskala dan pengesahan 2 faktor untuk melindungi akaun peribadi daripada digodam. Kebebasan bersuara di platform digital juga merupakan isu yang sering menjadi perdebatan. Walaupun kebebasan suara dijamin di bawah Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dibebaskan disering disalahgunakan di media sosial. Di samping itu, platform digital juga kini demikian memantau dan menapis kandungan bagi memastikan maklumat yang disebarkan
memantau garis panduan komuniti serta menggalakkan penyebaran ucapan membenci dan berita palsu. Selain itu, penyebaran berita palsu adalah satu lagi cabaran besar dalam dunia ICT dan masalah utama dalam kalangan masyarakat kita. Berita palsu yang dikenali sebagai fake news sering tersebar dengan pantas melalui aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook dan Telegram. Ini boleh mengakibatkan kekeliruan dan panik dalam kalangan masyarakat kita. Sebagai contohnya, semasa pandemik COVID-19, banyak maklumat palsu yang tersebar mengenai rawatan atau vaksin yang kononnya berkesan tetapi sebenarnya tidak sahih. Berita palsu bukan sahaja mengganggu kesejahteraan awam tetapi menjejaskan keselamatan negara kita. Berita palsu biasanya disebarkan dengan cepat kerana ia menarik perhatian dan emosi orang ramai seperti ketakutan dan kemarahan. Berita palsu sering menyebabkan kesan buruk termasuk kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sumber maklumat yang sah. Oleh itu, penting bagi setiap individu untuk memeriksa maklumat sebelum menyebarkannya dan menggunakan platform yang boleh dipercayai untuk mendapatkan berita. Privasi dan keselamatan data juga adalah isu kritikal dalam era digital ini. Setiap kali kita menggunakan perkhidmatan dalam talian, maklumat peribadi kita dikumpul, disimpan dan berpotensi untuk disalahgunakan. Syarikat teknologi besar seperti Google dan Facebook sering didakwa kerana pelanggaran privasi pengguna. Di Malaysia, terdapat juga di mana kes maklumat peribadi seperti kad pengenalan dan maklumat perbankan dijual di pasaran gelap dalam talian. Ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang yang ketat dan perlindungan data yang baik untuk menjaga privasi setiap individu. Privasi dan keselamatan data merupakan isu semakin mendesak dalam masyarakat digital hari ini. Individu harus lebih berhati-hati tentang maklumat mereka dikongsikan dalam talian dan menyemak dasar privasi setiap perkhidmatan yang digunakan oleh mereka. Ini adalah langkah penting untuk melindungi maklumat peribadi dan mengelakkan sebarang penyalahgunaan yang mungkin berlaku. Penyalahgunaan teknologi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja semakin membimbangkan. Mereka sering terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai seperti keganasan dan malucap melalui platform digital. Itu ketagihan terhadap pemain video dalam talian dan media sosial juga mengganggu perkembangan emosi dan sosial mereka. Sebagai contohnya, terdapat kes di mana remaja menghabiskan berjam-jam bermain permainan video tanpa kawalan yang menjejaskan prestasi akademik dan kehidupan sosial mereka. Itu, ibu bapa dan pihak sekolah perlu memainkan peranan penting dalam mengawal penggunaan teknologi dalam golongan remaja. Selain itu, kanak-kanak dan remaja juga perlu diberikan pendidikan tentang keselamatan dalam talian untuk melindungi diri mereka daripada ancaman cyber dalam kandungan berbahaya. Program-program ini membantu mereka memahami risiko yang terlibat dan mengajar mereka cara untuk menggunakan teknologi dan tanggungjawab mereka. Sebagai refleksi terhadap isu-isu ini, kami mencarangkan beberapa langkah untuk menangani cabaran yang dibawa oleh ICT. Hal ini demikian, kerajaan perlu memperkenalkan undang-undang yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan teknologi, terutamanya pencarian kes cyber dan penyebaran berita palsu. Seterusnya, pendidikan tentang literasi digital perlu diperkukuhkan bukan saja di peringkat sekolah, tetapi juga dalam kalangan masyarakat umum. Oleh sebab itu, masyarakat perlu lebih peka terhadap cara-cara melindungi diri mereka dan berhati-hati dalam berkongsi maklumat mereka. Secara keseluruhan, ibu bapa perlu dipersiapkan dengan pengetahuan mengenai kawalan penggunaan teknologi oleh anak-anak mereka.
Sebagai kesimpulan, teknologi ICT membawa banyak manfaat kepada kehidupan kita. Namun ia juga datang dengan pelbagai cabaran, terutamanya dari segi etika, keselamatan dan penyalahgunaan teknologi. Oleh itu, adalah penting bagi kita sebagai pengguna teknologi untuk sentiasa beretika dalam penggunaan ICT, menjaga keselamatan data dan bertanggungjawab dalam memastikan teknologi digunakan secara positif. Kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat adalah amat penting dalam menangani isu-isu semasa yang telah dibincangkan. Sekian sahaja pembentangan kami mengenai isu-isu semasa ICT. Kami berharap pembentangan ini mencerangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam era digital ini. Sekian, terima kasih.